Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Fatimah binti Abdul Rahman. Nombor kad matrik A144879. Hari ini saya nak membentangkan tentang HP saya, iaitu HP kemahiran berfikir secara kritikal, penyelesaian masalah dan pendekatan saintifik. Pada SEM lepas, saya telah menyertai satu program di bawah persatuan, iaitu Persatuan Kebajikan Mahasiswa Kedah. Okey, program ni, persatuan ni telah membuat satu program yang berbentuk aktiviti kemasyarakatan di sebuah perkampungan Kedah di Kedah. Dan saya telah menyertai program tersebut dan menjadi salah seorang daripada ahli jawatankuasa. Aktiviti tersebut berlangsung pada 18 hingga 23 Januari 2014 bertempat di Kampung Kedatuh Pawang, Bidung Kedah Darul Aman. Waktu kita pergi kat sana tu, saya dapat belajar beberapa skill lah dekat situ. Sebelum saya nak cerita skill yang saya dapat, saya akan cerita antara objektif-objektif program tersebut. Okey, aktiviti ni dia dijalankan sebab dia nak mahasiswa dan mahasiswi untuk terjun ke tempat-tempat perkampungan untuk kita selami sendiri masalah-masalah di perkampungan, dan samping tu kita nak melahirkan satu generasi mahasiswa yang tidak hanya terperuk di universiti atau kita kata belajar semata-mata di universiti tanpa kita mempedulikan apa masalah-masalah yang wujud di dalam kalangan masyarakat kita. Mesti kita tahu, okey, kita nampak macam pergi universiti belajar, kita tak nampak yang ada golongan-golongan yang sebenarnya mereka layak untuk masuk ke universiti, tetapi di kekangan masa, tak ada perbelanjaan, masalah sumber kewangan menyebabkan mereka terbatas untuk sambung belajar. Dan selain pada itu, aktiviti-aktiviti ni dia nak mendekatkan mahasiswa dengan golongan masyarakat, sebab mahasiswa-mahasiswa ni adalah tonggak harapan negara, dan mahasiswa-mahasiswi ni jugalah yang akan menggantikan tumpuk pemerintahan sekarang, sebab mereka tak selamanya menang kat langit. Jadi generasi kita akan memimpin negara, dan macam mana generasi mahasiswa dan mahasiswi nak pimpin negara kalau mereka tak selami, tak masuk ke dasar masyarakat untuk kita tahu apa masalah-masalah yang dihadapi, apakah yang menyebabkan mereka macam kita kata duduk dalam lingkungan mereka, kenapa mereka tak boleh untuk menjadi semakin maju ke hadapan. Dan selain daripada itu, kita suruh mahasiswa, mahasiswi masuk ke perkampungan, masuk ke kawasan Kedah untuk merapatkan hubungan supaya kita dapat, selain lepas kita tahu apa masalah-masalah, kita cuba untuk bantu diorang. Kita bantu mereka, mungkin dari segi kita boleh memperkenalkan satu-satu kemahiran supaya mereka dapat aplikasikan kemahiran itu. Dan kita boleh, bila kita ada hubungan kekeluargaan, kita cuba ambil mereka sebagai keluarga angkat kita, kita selami mereka, kita nak mereka rasa macam mereka tak disisihkan, itu yang penting. Dan selain daripada itu, dia nak melahirkan PKMK juga berhasrat dan berharap supaya program ni dapat melahirkan mahasiswa yang peka terhadap masyarakat sekeliling. Bukan hanya duduk study, belajar, tapi kita tak ambil peduli apa masalah masyarakat, apa yang terjadi dalam dunia luar. Kita tak tahu apa yang jadi pada sosial budaya kita. Yang kita tahu hanya study, pergi library, patah balik kan. Kita tak nak mahasiswa macam tu. Itu yang cuba kita bawa di sini. Melalui program Operasi Khidmat Masyarakat atau OPKIM yang telah saya sertai, saya berjaya mempertingkatkan saya punya kemahiran dalam menganalisis dan mengenal pasti setiap masalah yang berlaku. Sebab bila kita buat program dan kadang-kadang akan ada masalah yang timbul, dan dalam program ni macam tu juga ada masalah yang timbul, tetapi disebabkan masalah yang timbul ni, saya telah berjaya mempertingkatkan saya punya kemahiran dalam menganalisis masalah yang timbul.
Antara masalah-masalah yang timbul adalah masalah dalam kewangan dana kerana kita tak dapat sponsorship, dan juga masalah dalam penyertaan peserta, kita kurang mendapat sambutan di situ, dan juga masalah-masalah lain kecil-kecil yang berlaku di samping itu seperti penarikan peserta di saat-saat akhir dan sebagainya. Itu adalah antara kemahiran yang saya dapat, dan selain pada saya dapat kemahiran dalam menganalisis masalah yang timbul, saya juga berjaya mempertingkatkan kemahiran dalam memikirkan penyelesaian masalah bagi setiap masalah yang wujud, yang timbul ketika program. Seperti yang saya katakan tadi, antara masalah dia adalah kewangan dana. Jadi penyelesaian masalah yang saya dapat belajar dalam program itu adalah selain daripada kita memohon dana daripada syarikat swasta dan juga individu-individu bersendirian, kenapa tidak sebagai ahli jawatankuasa kita menyumbangkan sedikit bagi memastikan kelancaran program, dan kita juga turut mencari sponsor-sponsor tambahan bagi menjayakan program dan program ini dapat berjalan dengan lancar. Dan yang kedua adalah seperti saya katakan tadi, adalah masalah di segi penyertaan daripada mahasiswa dan mahasiswi. Bila timbulnya masalah ini, saya dan ahli telah melakukan penambahbaikan dalam pemasaran pengiklanan. Kami telah viralkan di awak perpaduan awam, dan juga kami buat poster di dalam Facebook. Kami nyatakan, mengalu-alukan mereka, dan juga kami membuka skop penyertaan kepada mahasiswa-mahasiswi yang bukan daripada orang Kedah sahaja. Maknanya dia walaupun dia daripada negeri lain dan minat dalam operasi hikmat masyarakat ini, kami mengalu-alukan supaya kami dapat mempertambahkan bilangan peserta, di samping dapat mengcover bilangan peserta yang telah menarik diri pada saat-saat akhir program itu dijalankan. Selain daripada saya memperolehi kemahiran-kemahiran itu, saya juga belajar macam mana saya nak mengawal emosi ketika berdepan dengan masalah-masalah yang timbul. Di sini saya belajar untuk menenangkan fikiran, dan juga untuk mengkosongkan fikiran daripada perkara-perkara yang menyerabutkan. Di sini saya dapat berfikir dengan tenang, dengan matang. Teknik-teknik dan kaedah-kaedah yang perlu saya gunakan untuk mengatasi masalah tersebut, dan alhamdulillah saya berjaya melakukannya, dan aktiviti ini dapat berjalan dengan lancar. Okey, dan bagi yang terakhir, saya juga belajar untuk mengadakan satu backup plan bagi menjalankan aktiviti, supaya kalau ada masalah yang timbul, masalah ini tidak akan mencacatkan kita punya program yang telah kita rancangkan. Dan saya telah, melalui program ni, kami telah melakukan satu backup plan di mana kami telah menyenaraikan beberapa nama sekolah untuk dimasukkan dalam senarai untuk dijalankan aktiviti motivasi bersama pelajar. Dan waktu ni, dan alhamdulillah kerana adanya backup plan ni, kami berjaya untuk menampung satu masalah di mana sekolah agama membatalkan penyertaan di saat-saat awal lah, sebab ada program yang PPD, dan sehari sebelum program sekolah menengah Bidung pun tarik diri sebab ada program yang tak dapat dielakkan. Jadi kami terpaksa meneruskan aktiviti itu dengan sekolah rendah, sekolah rendah ke Datuk Pawang. Dan walaupun dia dijalankan di sekolah rendah, alhamdulillah program ini dapat berlaku dengan jayanya. Dan di sini saya merasakan betapa pentingnya backup plan dalam sesuatu program. Jika satu program tu tak jadi, kita masih ada sesuatu aktiviti ataupun yang boleh kita selit atau kita ganti sebagai pengganti kepada perkara yang jadi, masalah yang jadi tersebut. Okey, melalui itu je yang dapat saya kongsikan di sini, dan saya harap video ni dapat meyakinkan pihak doktor bahawa saya menyertai program tersebut, dan juga saya memperoleh kemahiran-kemahiran yang diperlukan dalam kursus ini.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.